Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Berita mengenai Bung Mokhtar, pendakwaan fail rayuan terhadap pembebasan Bung Mokhtar dan isteri. Pihak pendakwa telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan ahli parlimen kina bertangan Datuk Seri Bung Mokhtar dan isterinya Datin Seri Zizi Izzati atas 3 pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta membabitkan pelaburan 150 juta dalam unit amarah Public Mutual Fund. Peguam Teh Sikun yang mewakili Zizi semasa dihubungi bernama mengisahkan perkara. Ya, kami telah dimaklumkan pihak pendakwa memfailkan notis rayuan. Pada 7 September, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Bung dan Zizi setelah membenarkan permohonan. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid yang membuat keputusan berkata adalah sesuai dan tidak wajar melaksanakan kuasa penyemakan di bawah Seksyen 323 Kanun Jenayah dalam kes itu. Pada 2 September lalu, Mahkamah Tinggi Bung Mokhtar dan Zizi Izzat membela diri atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah. Ini mendorong mereka memfailkan permohonan semakan. Maksudnya ada prima facie lah. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi menolak permohonan mereka tanpa mendengar merit permohonan setelah membenarkan bantahan awal pendakwaan terhadap permohonan berkenaan. Pasangan ini kemudian memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan dan mereka berjaya dalam rayuan dan Mahkamah menghantar semula permohonan semakan kepada Mahkamah Tinggi untuk merit permohonan didengar. Pada 2019, Bung Mokhtar didakwa menerima rasuah 2.2 juta dan 262,000 sebagai dorongan. Beliau didakwa menerima suapan daripada ejen pelaburan melalui Zizi Izzat di Public Bank Cawangan Taman Melawati. Okey. Okey. Ya, so cerita dia macam mana? Kisah dia macam mana? Dia macam ni. Kes ini didakwa atau dibicarakan di Mahkamah Session. Okey, kita kena faham struktur Mahkamah Malaysia dahulu. Dia ada Mahkamah Magistrate yang paling rendah, Session yang kedua, Mahkamah Tinggi yang ketiga, Mahkamah Rayuan yang keempat dan paling tinggi sekali Mahkamah Persekutuan. Okey. So kita tengok dekat mana perbicaraan ini bermula. So kes ini bermula dekat Mahkamah Session. Jadi di dalam perlembagaan kita dijamin 2 kali rayuan. So dia bila Mahkamah Session perbicaraan berlaku, rayuan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. So habis kat Mahkamah Rayuan. Kalau berlaku dekat Mahkamah Tinggi, maka rayuan Mahkamah Session dan Mahkamah Persekutuan. Itulah. So kes ini berlaku dekat Mahkamah Session. Pada waktu itu bila berlaku dekat Mahkamah Session memutuskan bahawa ada prima facie dan hendaklah dipanggil membela diri. So pada masa itu Bung Mokhtar dan juga isterinya tidak puas hati, jadi mereka merayu kepada keputusan prima facie itu di dalam Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi tak tengok, di atas bantahan awal dia tolak. Kemudian dia merayu ke Mahkamah Rayuan, rayuan dia tak akhir, diterima oleh Mahkamah Rayuan mengatakan ada merit kepada bantahan mereka terhadap prima facie. Maka dihantar balik, kemudian didapati bahawa sememangnya tidak ada prima facie kerana saksi utama itu diragukan. Ada 2 saksi utama yang dikatakan memberi rasuah itu diragukan perbicaraan pertuduhan mereka. Akhirnya bila jatuh, maka disebabkan tidak ada prima facie, maka kes itu dilepas dan dibebaskan. Okey, habis kat situ, akhirnya pendakwa raya membuat rayuan ke atas Mahkamah Tinggi. So ini adalah proses yang kita kena faham berlaku. So proses ini berlaku. Ya, adakah ini dipengaruhi oleh keputusan Perdana Menteri? Tidak. Mahkamah menentukan, dia naik ke atas Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi tolak ke Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan menentukan balik kepada Mahkamah Session, Mahkamah Session menentukan tidak ada kes di dalam perkara tersebut, tidak ada rayuan, tidak ada prima facie dalam perkara tersebut. Akhirnya kes itu digugurkan. Bukan Mahkamah Session tapi Mahkamah Rayuan mengatakan tidak ada prima facie, maka kes itu digugurkan dan dirayu semula oleh pendakwa raya dalam kes ini. So rayuan itu berlaku, proses itu berlaku. Jadi kalau kita nak menuduh benda itu tidak benar, tidak boleh, ini adalah campur tangan sebagainya, dia melalui proses-proses mahkamah. Jadi kalau ini dikatakan campur tangan, ini dikatakan tidak benar, ini dikatakan tidak betul. So bagaimana pula dengan kes Muhyiddin Yassin? Kenapa tak ada orang persoalkan kes Muhyiddin Yassin? Itu saya pelik tu. Kenapa tak ada orang persoalkan kes Muhyiddin Yassin? Kalau dikatakan kes Zahid itu sebagai campur tangan Perdana Menteri
yang menggugurkan kes itu bukannya Peguam Negara sekarang. Perdana Menteri sebut tadi, Anwar Ibrahim sebut di dalam parlimen, yang membuat keputusan untuk menggugurkan kes tersebut adalah Idris Harun, iaitu Peguam Negara sebelum ini. Peguam Negara Tan Sri Idris Harun, dan juga merupakan Peguam Negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Beliau yang melantik, dan beliau yang mengambil keputusan untuk menggugurkan. Nah, adakah itu ada foul play kat situ? Kalau dia kata tak, mungkin itu atas desakan, mungkin itu desakan Muhyiddin Yassin. Sebab nak, orang kata apa? Sebab nak menyalahkan Anwar Ibrahim, mungkin. Sebab itu atas bidang kuasa Peguam Negara. Iaitu kita akan tengok sekejap lagi.